Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha, amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah, ikhwatul iman, dengan limpah kurnia daripada Allah, kita boleh sambung bacaan kita ini daripada Hisnul Muslim. Kita masuk muka surat ke-33, perkara yang ke-8. Iaitu, kata penulis kitab kita, perkara yang ke-8, apabila anda memohon sesuatu kepada Allah, hendaklah sentiasa merendahkan diri dan menjauhi sifat sombong. Kata dia, tidakkah anda melihat apa yang diucap oleh Yaqub alaihi salam sebagaimana yang tertera di dalam firman Allah, inil hukmu illa lillahi alaihi tawakkaltu wa alaihi falyatawakkalil mutawakkilun. Keputusan menetapkan sesuatu hanya milik Allah. Kepadanya lah aku bertawakal, dan hendaklah kepadanya sahaja orang-orang yang bertawakal. Ini perkara yang ke-8 kata penulis, iaitu apa dia? Iaitu satu orang bila berdoa pada Allah, termasuk dalam adab berdoa ini, dia memohon pada Allah Ta'ala dengan rendah diri, dengan tawaduk, dan buang sifat sombong. Iaitu satu orang kata, in syi'ta, dia kata dekat Tuhan, in syi'ta, kalau sekiranya kau kehendaki, kau bagi. Sekiranya kau kehendaki, kau bagi. Ini ucapan sombong. Dan ucapan ini Tuhan tak suka. Maka doa yang dia baca itu tidak akan diangkat kepada nilai ibadah. Doa dia dengan ucapan orang lain semua duduk satu label, serupa aja. Tuhan minta Rasul dia menyatakan, Rasul dia yang sangat dicintai, yang dimuliakan ini, dan kita menjadi umat kepada Rasul yang agung itu, Muhammad salawatullah wassalamuhu alaihi. Dia minta Rasul ini kata, ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Ada orang berdoa, memang doa itu tidak terangkat kepada nilai ibadah. Dan ada orang berdoa, doa itu diangkat pada nilai ibadah. Bila satu orang hamba meminta pada Tuhan, lepas tu dia kata, kalau kau kehendaki kau bagilah, kalau kau tak mau bagi pun terserah pada engkau. Ini ada dua unsur dalam perkataan ini. Satu, sombong. Kedua, putus asa. Tidak mengharapkan Tuhan seperti syarat-syarat yang kita dah baca sebelum ini. Maka penulis ini, dia bawa kepada kita ayat 67 daripada surah yang ke-12, surah Yusuf, iaitu perkataan Nabi Yaqub. Bila Nabi Yaqub, dia suruh anak-anak dia masuk ke Mesir. Masuk ke Mesir. Pergilah, ambil makanan ke, ambil apa di Mesir. Dia pesan kepada anak dia, masuk ke Mesir ni jangan masuk daripada satu pintu, masuk daripada berbagai-bagai pintu. Sebab anak Nabi Yaqub ni, ikhwan, kesemuanya cantik. Dalam banyak-banyak anak Nabi Yusuf punya cantik, Yusuf paling cantik. Anak Nabi Yaqub ni semua cantik. Tapi yang paling cantik adalah Yusuf. Yusuf tu dibanding dengan adik-beradik dia yang cantik-cantik, dia cantik. Tapi adik-beradik Yusuf punya lain, kalau masuk ke Mesir, banding dengan orang lain, dia pun paling cantik. Jadi Nabi Yaqub takut anak dia terkena ain, teguran mata orang, hasad dengki orang kerana
nikmat kesegakkan yang Tuhan bagi, maka dia pesan pada anak dia kalau masuk ke Mesir, jangan 12 orang ni masuk sekali berjalan lagu tu memecah. Biar seorang pergi ke sana, seorang pergi ke sana. Dia kata pada anak dia, di ujung nasihat tu, dia kata pada anak dia kata yang ni. Dia kata, inil hukmu illa lillahi. Kita boleh masuk ke Mesir, kita boleh berusaha, kita boleh mencari, kita boleh memohon, kita boleh mengharap, kita boleh bekerja, tapi satu benda kita kena ingat. Semua kita buat ni, hatta kita berdoa sekalipun, semua ni akhirnya akan balik kepada Allah yang menentukan. Inil hukmu, keputusan, ketetapan nak bagi, nak jadi jaya, nak berhasil apa yang kita buat, illa lillahi, melainkan itu milik mutlak Allah Ta'ala. Kita tak boleh buat apa. Berdoa kita boleh berdoa, mencari kita boleh mencari, berusaha kita boleh berusaha, khatiak kita boleh khatiak, tapi dia tetap menjadi milik Allah. Kenapa? Kerana inil hukmu, kerana hak memutuskan sesuatu. Allah Ta'ala itu Al-Hakim. Alaihissallahu bi ahsanil hakimin. Allah Ta'ala itu ahsanul hakim. Allah sebaik-baik pemutus. Ya Allah sebaik pemutus. Tapi apa yang Tuhan nak putuskan? Fa'alul lima yurid. Apa yang dia kehendaki. Apa yang yasha'u. Apa yang yasha'u. Apa yang dikehendaki oleh dia. Kita minta, kita tak sihat, kita minta sembuh. Betul lah, kita telah berjalan di atas apa yang dia nak. Tapi dia nak bagi ke sembuh tu ke kita. Illa lillahi. Benak-benak milik Allah. Alaihi tawakkaltu. Karena itu, ke atasnya lah kita mesti bertawakal, berserah. Mintalah, usahalah, berdoalah, berbuatlah. Alaihi tawakkaltu. Alaihi tawakkaltu. Ke atasnya lah aku bertawakal. Aku serah hampa masuk ke Mesir dengan hajat masing-masing, tapi ke atasnya lah aku bertawakal. Alaihi, dan ke atasnya lah falyatawakkalil mutawakkilun. Ke atasnya lah bertawakal orang-orang yang sememangnya dalam hati mereka hendak bertawakal. Kalau dalam hati orang tu tak ada sifat tawakal, dia tidak akan tawakal kepada Allah. Tapi kalau dalam jiwa dia memang ada hati nak bertawakal, dia hanya akan bertawakal kepada tempat yang berhak ditawakal. Wa alaihi fal yatawakkil, ke atasnya lah fal yatawakkil, ke atasnya lah hendak bertawakal al-mutawakkilun. Al-mutawakkilun, orang-orang yang ada jiwa nak bertawakal. Maka jangan tawakal pada benda lain. Wakilkan urusan kita kepada Allah. Maka kerana itu, nanti kalau antum tengok dalam yang dah kita baca muka surat 32 itu, yang dia sebut surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat ke-55 itu, kalau antum rajin, antum balik, antum tengok kenapa kepada Allah kita mesti berdoa dengan dua tadi. Antum tengok dalam muka surat 32 tu, Allah kata ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan. Allah kata berdoalah kepada Rabbmu dengan merendah diri dan suara yang lembut. Minta kepada Allah dengan rendah diri dan suara yang lembut. Dia ulang lagi sekali dalam 206 dalam surah Al-A'raf juga, supaya kita bila minta kepada Tuhan, minta dengan santun. Jangan duk jerkah-jerkah. Dalam ayat 55 Al-A'raf itu Allah cerita kenapa kena minta kepada dia, tak boleh sombong. Kenapa? Saya saja tak bawa ayat tu, saya nak antum buat homework. Homework ni di atas kesungguhan kita lah. Kalau kita nak mencari sebab dia, cari ya. Kalau kita tak mau cari, tak jumpa. Di antara benda Tuhan cerita kepada kita, ikhwan, kenapa kita ni tak boleh angkat suara depan dia, dia kata dia telah mencipta makhluk-makhluk yang besar dan terutamanya arahnya sangat besar. Kesemuanya tak ada siapa sombong pada dia.
makhluk pertama yang memecahkan keaiban alam ini, yang merosakkan alam ini dengan sombong, makhluk yang dibuat daripada api, iblis alaihi la'natullah. Setelah makhluk ni tunjuk sombong, aba wastakbara, hukum wa kana minal kafirin datang kerana dua sifat ni. Setelah makhluk ni memecah budaya ni, Al-Hafiz Imam Ibn Qayyim cerita dalam tafsir Ibn Qayyim ketika dia lalu surah Qul a'udzu birabbin nas, dia sampai pada ayat alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang memasukkan dalam dada manusia ini was-was. Kata Al-Hafiz Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, di antara benda yang iblis, syaitan akan masukkan ke dalam dada manusia supaya menghancurkan hubungan manusia dengan Tuhan dia adalah sifat sombong. Kerana dia dah test dah sifat sombong ni, hasil daripada dia sombong pada Tuhan, dia terputus fatal dan total daripada rahmat Tuhan. Dalam kamus, Imam kita buka kamus yang mudah-mudah ni, kamus Munjid. Dalam Munjid, dia sebut perkataan iblis ni, iblis, maka dia kata ai qati' min rahmatillah. Makna iblis itu terputus daripada rahmat Tuhan. Allah kata dekat dia, ya iblis, Allah panggil, wahai makhluk yang tak ada rahmat aku. Kenapa dia jadi makhluk tak ada rahmat? Kerana dia telah mencuba satu sifat yang Tuhan benci. Apa dia? Aba wastakbara. Maka bila satu hamba dia berdoa pada Tuhan, Tuhan kata jangan bawa sifat ni. Jangan bawa kelaku-kelakar ni. Jangan tunjuk. Jangan tunjuk hampa punya marah ke, emosi ke, terganggu ke, jangan tunjuk kat aku. Tunjuk dekat aku sifat apa? Sifat tawadhu. Tunjuk kat aku sifat mau memohon, mengharap. Sebab aku ada arash. Aku jadikan langit dan bumi. Aku buat siang dan malam. Aku ada makhluk yang bertasbih yang hampa tak tahu tasbih dia. Dalam 44 surah Al-Isra. Aku ada makhluk yang macam-macam. Di langit aku ada makhluk, di bumi aku ada makhluk, dalam laut aku ada makhluk. Allah cerita macam mana Yunus, satu orang manusia, boleh berzikir dalam perut ikan kerana mendengar makhluk dalam laut. Yunus mendengar makhluk dalam laut dan Yunus pakai tasbih itu. Dan kerana itu Tuhan keluarkan dia. Kalau manusia yang tak ada apa-apa ni tunjuk sombong dia, maka apa yang merugikan Tuhan? Maka setelah iblis dia test sifat ni berjaya, maka dia akan perosok, dia akan padatkan dalam dada manusia semampu mungkin untuk sombong kepada Tuhan mereka. Maka makhluk yang kedua yang telah pakai sifat ini setelah iblis pakai adalah manusia daripada Bani Adam. Bani Adam. Dan orang yang tidak mahu memohon pada Allah, maka Tuhan katakan mereka ini adalah orang-orang yang sangat sombong. Mereka sombong kepada Allah, mereka sombong untuk berdoa pada Allah, mereka sombong untuk meminta kepada Tuhan mereka, mereka sombong untuk meminta kepada pencipta mereka. Baik, lalu dikabulkan apa yang beliau inginkan. Maka Allah Ta'ala bagi pada Yaqub apa yang dia nak. Setelah Yaqub tahu satu benda, dia kena bertawakal pada Allah. Dan dalam hadis berkenaan dengan bab berubat pun kan Nabi sebut, setiap penyakit itu Allah bekalkan ubat. Apabila penyakit itu, apabila ubat itu sesuai dengan penyakit, Nabi kata apa? Bari'ah biiznillah. Sembuh itu dengan izin Allah. Kadang-kadang orang makan ubat boleh tak sembuh? Boleh, kalau Tuhan tak izin. Maka Tuhan kata bari'ah, bebaslah kawan tu daripada penyakit biiznillah, dengan izin Allah. Lepas itu bila kita sakit, kita minta, kita merayu, kita makan ubat, kita baca bismillah, kita baca doa. Lepas itu Tuhan nak kita tajallikan. Tajalli maksudnya kita menampakkan, kita keluarkan daripada diri kita sifat-sifat tawadhu, mengharapkan Tuhan. Yusuf alaihi salam, sebagaimana yang tertera dalam firman Allah, Yusuf alaihi salam pun Allah cerita apa Yusuf kata. Dengan tidak sombong,
dengan mengharapkan Tuhan. Yusuf kata. Allah cerita apa yang Yusuf kata. Kata Yusuf, qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilayhinna wa akum minal jahilin. Fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahunna innahu huwas sami'ul alim. Allah cerita, Allah kata Yusuf berkata, wahai Rabbku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka padaku. Dan jika tidak engkau hindarkan daripadaku tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh. Maka Rabbnya memperkenankan doa Yusuf dan dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini penulis nak bagi tahu pada kita ikhwan berkenaan dengan tajuk dia bawa ke-8 itu, apabila kita pohon pada Allah, pohon dengan rendah diri. Maka diambil perkataan Nabi Yusuf. Antum tahu kan bila Zulaikha kacau Nabi Yusuf, dan Zulaikha ini, dan antum tahu masa dulu tidak menjadi isteri para pemimpin, melainkan dia kena penuhi syarat-syarat tertentu. Bukan sahaja dia perempuan dia boleh jadi bini pemimpin. Oh tidak. Cantik, berbudi bahasa, pintar, itu adalah syarat untuk jadi isteri kepada pemimpin. Zulaikha ini satu perempuan yang cantik. Yusuf seorang lelaki yang lebih lagi. Kalau mereka tak tengok Yusuf, mereka tengok adik-beradik Yusuf yang lain pun mereka kata dah. Mereka kata cantik. Apatah lagi yang mereka tengok itu adalah yang unggul daripada keluarga orang cantik ni. Maka Zulaikha goda Yusuf. Quran cerita ketika adegan goda ini berlaku dalam surah Yusuf, apa yang dimaksudkan oleh Yusuf dalam ayat ni, Yusuf kata penjara lebih aku sukai daripada mengikut apa yang dia mahu. Satu, apa yang pemimpin tu mahu supaya kes itu ditutup dan Yusuf mengaku bersalah dan Yusuf akan dibebaskan. Kalau Yusuf bagi tahu pada orang dia tidak bersalah dan dia cerita A to Z apa yang berlaku, maka dia akan masuk penjara. Sebab ini masalah nama pemimpin. Yusuf kata penjara lebih aku sukai. Rabbi as-sijnu ahabbu ilayya. Tuhan, penjara lebih aku sukai daripada aku nak redha dengan benda yang zalim ini. Dan akhirnya Yusuf masuk penjara. Yusuf kata kalau Tuhan tak tolong dia terhadap semua benda ni, dia akan jadi orang yang jahil. Quran cerita masa adegan Zulaikha ganggu Yusuf. Quran cerita. Quran kata wa ghallaqatil abwab. Dia tutup semua pintu. Zulaikha tutup pintu rapat. Dan Zulaikha kata pada Yusuf, wa qalat haytalak. Zulaikha kata dekat Yusuf, mari sini, aku ini milik engkau. Bukan depan publik, bukan depan mana-mana. Ketika mereka berdua tutup rapat habis, orang kata angin pun tak masuk. Ketika itu Yusuf kata, Zulaikha kata, haytalak, mai sini, aku kepunyaan kau. Allah rakam apa Yusuf jawab. Yusuf kata, ma'azallah, aku berlindung pada Allah. Yusuf kata, aku berlindung pada Allah. Innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihu zalimun. Yusuf kata tak mungkin aku buat macam ni, kerana hang adalah isteri kepada tuan aku
dan Tuhan aku telah sedia semua tempat-tempat yang baik kat aku. Dia bagi rumah, dia angkat aku jadi hamba jualan, dia beli aku, dia bagi semua baik kat aku. Takkan aku nak balas dia macam ni? Dan aku tahu satu benda, Yusuf kata, innahu la yuflihu zalimun. Orang zalim ke orang ni tak pernah berjaya dalam hidup. Kita buat zalim ke orang ni, kita tak pernah berjaya, tak pernah senang dalam hidup, kata Yusuf. Tapi Quran kata satu benda, bila pintu itu ditutup, Zulaikha memulakan adegan menggoda Yusuf. Quran kata, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Allah kata Zulaikha bermaksud dengan Yusuf, dan ketika itu Yusuf juga ada keinginan dengan Zulaikha. Based on apa? Dia manusia. Dia manusia. Masa itu dia belum diangkat jadi rasul, jadi nabi lagi. Zulaikha bukan kata orang biasa, bukan main dengan panau satu badan, dengan korak satu badan. Kalau main lagu tu dengan duk renyih gigi ujung tak ada, gigi taring tak ada, bolehlah orang lagu kita pun lari. Tapi Zulaikha main dengan sifat wanita dia. Wanita ketika itu ditabalkan sebagai wanita terakhir Mesir. Oh, main-main. Wanita Melayu terakhir pun walaupun goreng telur tengok buku, tapi wanita terakhir juga. Yusuf tahu. Tetapi Yusuf ketika itu Quran kata, walaula ar-ra'a burhana rabbi. Kalaulah tidak kerana Yusuf melihat pertanda daripada Tuhan dia. Ulama tak dapat bagi keputusan apakah yang Yusuf nampak. Sampai Quran kata, kalaulah tidak kerana dia melihat burhanu rabbih, dia melihat petanda daripada Tuhan dia, kebesaran Tuhan dia, apa yang dia tengok. Macam-macam ulama bagi, tapi tak ada satu yang tepat. Tak ada satu yang keluar daripada mulut Nabi kita. Akhirnya kita kata dengan perkataannya, Yusuf melihat tanda kebesaran Tuhan dalam hati dia. Tuhan halang Yusuf. Allah kata, wa kazalika nasrifa anhu su'a wal fahsya. Demikianlah kami palingkan Yusuf daripada benda jahat dan benda fahsya yang akan menjatuhkan maruah dia. Kenapa kami buat lagu tu dekat Yusuf? Quran kata, innahu min ibadinal mukhlisin. Kerana Yusuf hamba kami yang sangat ikhlas. Kita tengok kekuatan ikhlas. Kita pergi mana kita ikhlas, kita buat ibadat kena campur ikhlas, kita hidup kena campur ikhlas. Tuhan kata apa? Tuhan jaga kita. Tuhan jaga. Apa pun orang buat dengan kita, apa pun orang kata pada kita, kalau kita ada ikhlas dalam hidup, satu masa nanti dunia ini akan bagi tahu kita betul. Hari ni orang tengok kita dengan satu pandangan yang serong. Lagi 2 tahun orang yang sama akan datang kepada kita, dia akan kata, saya minta maaf, saya tak sangka berita yang saya dengar tu salah. Janji satu saja, ikhlas ada dalam diri kita, cukup. Kadang-kadang ada banyak benda dalam dunia kita tak perlu jawab pun. Yang kita perlu buat apa? Benaskan ikhlas kita dengan Tuhan, cukup. Dah ada benda pun kita tak boleh jawab pasal orang cakap belakang kita. Nak jawab macam mana? Berapa banyak orang cakap di belakang sahabat tentang sahabat? Berapa banyak orang cakap tentang Abang Amir di belakang Abang Amir? Berapa banyak Pak Amit orang cakap pasal Pak Amit di belakang? Yang tu kita boleh jawab ke? Tak boleh. Yang orang cakap depan pun tak boleh jawab. Tapi kerana kita ini ikhwan, kena sedap satu benda, kita dijadikan daripada Adam. Adam dijadikan dari tanah. Betul? Betul Pak Cik Din? Adakah saya tersalah fakta? Tidak, sama sekali tidak. Kerana kita terjadi daripada tanah. Lepas tu orang tua-tua pula tambah, kita dijadi daripada tanah, api, air, angin. Tuan-tuan ni tambah tai lah. Tak apa, it's okay, it's okay. It's okay, kita jadi daripada tanah. Apa akan jadi dengan kita? Ikhwan, kerana unsur kita unsur tanah, maka ada suatu fitrah antara kita dengan alam. Bumi yang kita pijak ini tanah, daripadanya datang rezeki Tuhan. Keserasian hidup kita dengan tanah. Uri kita simpan dalam tanah. Jasad orang mati disimpan dalam tanah. Alam ini menyaksikan kejadian Adam. Maka apa-apa berkaitan dengan kita,
Sama ada kita baik atau kita jahat, alam akan berinteraksi dengan kita. Kerana kita bahagian daripada alam. Pasal itu bila esok di hari akhirat, apa Allah cerita dalam Quran? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Hari di mana kami cerita kepada manusia tentang khabar-khabar ni. Maka di antara benda apa Tuhan buat? Bumi yang kita pijak ini akan menyaksikan apa kita buat selama kita hidup. Kalau kita orang yang benar, dikatakan salah. Untuk 1 tahun, bumi akan sengap, alam akan sengap. Untuk 2 tahun, alam akan sengap. Tapi untuk selama-lamanya, alam membisu tentang kebenaran kita, tidak. Kerana kita daripada alam. Alam tak akan duduk diam. Orang yang dibuat, satu makhluk dibuat daripada dia, dan makhluk tu difitnah. Alam ini tidak akan berdiam. Satu hari, alam bergerak menolak kebenaran kita. Dan alam ini akan padamkan keburukan kita. Kadang-kadang diam itu adalah jawapan. Alam akan membersihkan nama kita. Tuhan lebih tidak mendiamkan diri di atas apa yang kita, di atas apa tindakan kita. Pasal itu Allah cerita dalam surah Luqman kan, kalau kamu buat satu kesalahan, kamu pergi simpan dalam sakhrah, batu yang besar, kamu pergi simpan dalam langit, kamu pergi sorok dalam bumi, ya'ti bihallah. Tuhan akan buat mai benda tu. Dan belum lagi Tuhan buat mai bukti-bukti untuk kita tanpa ada asbab. Belum lagi. Semuanya akan melalui asbab. Asbab dia alam. Kerana kita bahagian daripada alam. Satu orang disanjung. Ya dia bagus, ya dia baik, ya dia benar. Berapa lama alam boleh mendiamkan diri di atas berita palsu di atas muka bumi ini? Di atas belakang dia ni. Mai satu masa alam bergerak. Mai satu masa alam mula berbicara. Bicara alam sangat bahaya untuk kita. Alam mendedahkan betapa salahnya orang ni. Alam mendedahkan betapa benarnya orang ini. Kesemua ini berlaku dengan izin daripada Allah. Kerana itu ikhwan, Allah Jalla wa'ala minta kepada kita satu saja, ikhlas. Yusuf ikhlas. Yusuf ikhlas dengan diri dia, dia ikhlas dengan Tuhan dia ikhlas dengan Tuhan yang berjasa pada diri dia. Tuhan jaga Yusuf. Walaupun Yusuf merengkok dalam penjara 7 tahun. Long time. Untuk orang yang menderita, lama 7 tahun. Untuk orang yang berpoya-poya, sat lah. 7 tahun dah nak. Berpoya-poya. Tapi untuk orang yang melalui penderitaan, 7 tahun lama, ikhwan. Lama. Sangat lama. Kita belajar luar negeri 7 tahun. Tiap-tiap tahun tak pas periksa. Lama. Lama tu. Kan Profesor sampai meluat tengok muka kita. Lama, 7 tahun mengaji tu lama. Kira budak tak cerdik 7 tahun Yusuf. Tapi alam, pintu yang ditutup dalam istana Zulaikha itu, pintu itu tak boleh duduk diam. Bumi yang Yusuf dan Zulaikha pijak dan pemimpin Mesir itu pijak, tak boleh diam lama. Kesemuanya bermunajat pada Tuhan. Yusuf adalah hamba-Mu yang benar. Yusuf benar. Maka Tuhan mula guna alam berbicara. 2 orang yang duduk dalam penjara dengan Yusuf, Tuhan bagi mimpi. Satu mimpi tak elok, satu mimpi elok. Dan Tuhan minta, Tuhan mengilhamkan kepada Yusuf takwil mimpi itu. Takwil kena. Takwil kena. Yusuf kata, nanti keluar, nanti arwah. Yang dengar kata keluar, hang baguslah Yusuf, tak sangka ada anak muda boleh tak pasal mimpi, hang ni cukup baguslah Yusuf. Nanti kalau aku keluar, aku nanti belanja hang. Kawan yang dengar Yusuf kata dia nanti mati besok, dia kata apa khurafat lah, duduk percaya, muda-muda dah percaya dengan khurafat semua ni. Tengok-tengok besok mai keputusan dibuat seperti Yusuf takwilkan. Dia ni keluar habis. Keluar pergi kerja balik dalam istana. Dia seronok kerja tu, dia terlupa dekat Yusuf. 7 tahun dia terlupa. Terlupa punya lama Pak Amir. Alam tetap tak boleh duduk diam. Kerana Yusuf belum mendapat pembelaan. Maka Tuhan berinteraksi lagi sekali dengan alam. Tuhan bagi pula raja pula pergi mimpi. Tengok.
Mimpi pula. Satu nampak elok, satu nampak pemandangan tak elok. Bangkit pagi, panggil semua jemaah menteri, ahli syura lah semua panggil, tanya apa taksir pada mimpi ni. Seorang pun tak tahu. Seorang pun tak tahu. Antum boleh bayang, Pakcik Bari boleh bayang, satu Mesir tu tak ada orang bijak. Impossible. Mana mungkin tak ada orang bijak? Tapi Tuhan yang menyusunkan kebijaksanaan, dia blok Ustaz. Dia blok Ustaz otak daripada mampu tafsir. Dia bagi satu orang je boleh tafsir. Yusuf duduk ada dalam jawab. Dalam dia duduk mesyuarat, kawan yang lupa Yusuf ni, dia pergi hantar ayat. Dia hantar, dia terdengar. Dan dia terdengar cakap siapa pun tak boleh tafsir. Dia pergi mencelah. Mencemar duli, menyembah duli. Ampun tuanku. Ampun Patik tuanku. Patik nak bagi tahu, dulu masa Patik duduk dalam penjara tuanku, ada satu orang dia pandai tafsir dalam mimpi. Dan yang dia terjemah tu sebiji jadi tuanku. Apalah salahnya tuanku mencuba ilmu dia. Dan Tuhan ketika dia sebut nama Yusuf, Tuhan tutup semua hati manusia ni daripada dengki pada Yusuf. Sedangkan dengki sifat manusia. Tuhan stop. Tuhan tak benarkan makhluk bernama dengki berjalan. Yusuf datang depan raja. Yusuf tengok muka dia. Yusuf kata, oh hang nah, lama nah hang lupa kat aku. 7 tahun. Yusuf sabar. Tak salah masuk penjara, sabar. Yusuf tak keluar dengan muka yang pucat, dengan muka yang putih azhar. Dia keluar dengan muka yang penuh dengan nikmat dari Tuhan. Dan dia tafsir mimpi. Bila dia tafsir mimpi, kena dengan apa yang raja mahu. Dan jadi seperti apa yang Yusuf tafsirkan. Alam meniup angin kesyukuran. Kerana insan yang tidak bersalah diangkat naik ke bumi. Dahsyat ikhwan. Yang perlu kita ada apa? Ikhlas saja. Serah kepada Tuhan. Tuhan tak pernah zalim dan Tuhan tak pernah lalai berbuat untuk orang yang baik-baik. Sampai Yusuf diangkat menjadi orang yang besar. Yes. Siapa pun tak tahu. Yusuf masa dibuang masuk dalam telaga tu, abang-abang dia yang buang dia. Siapa pun tak tahu. Hatta Yaqub alaihi salam pun tak tahu. Dia pemainlah dengan baju berdarah berlemak, bagi tahu kata Yusuf dimakan serigala. Allah tak mengizinkan Yusuf Yaqub buruk sangka pada anak dia. Dia pegang baju tu, dia teriak-teriak sampai mata tak nampak. Tuhan tutup. Ulama tafsir kata ada satu istimewa Yusuf alaihi salam ni ikhwan, di samping kelebihan-kelebihan Tuhan bagi kat dia ni. Apa yang abang-abang dia buat ke dia, sampai sudah dia tak bercakap. Sampai sudah tak bercakap. Walhal ketika duduk di singgah sana tu, bapak dia mai, keluarga dia semua mai, dia boleh bagi tahu, ayah tahu tak hari tu jadi apa? 30 tahun sudah jadi apa ayah? Ayah tahu tak? Ni cik nak cerita. Dia berbuang cik dalam telaga. Ni kepala ni, dajjal ni punya kepala ni ayah. Ni semua ni. Dia boleh buat. Dan kalau Yusuf buat lagu tu, itu bukan kezaliman dan itu bukan mengaibkan, itu menegakkan kebenaran. Tapi Yusuf tidak memilih itu sebagai cara hidup dia. Biarkan dia dah berlalu. Sampai dia jadi raja, dia tutup sedapat mungkin apa yang Zulaikha buat dekat dia. Tak cerita kat ayah dia. Koklah macam kita kan. Macam kita dah duduk tempat situ, panggil sembang kawan lama-lama, kawan tanya kat kita, amboi, macam mana hang boleh sukses sampai lagu ni? Oh, kita kata, duri dan liku panjang ceritanya. Hang ingat senang kan nak sampai tang sini? Macam-macam aku kena. Luar, dalam, atas, bawah, adik-beradik. Orang akan tanya, dalam banyak-banyak hang kena, mana yang tak boleh lupa? Aku tak boleh lupa masa Zulaikha tutup pintu. Orang akan tanya, siapa dia Zulaikha? Yusuf tak bercakap langsung pasal keaiban Zulaikha. Sedangkan kalau Yusuf nak mengangkat balik kisah itu, dia boleh buat. Maka Allah memuji Yusuf alaihi salam. Dia benar-benar mempunyai jiwa yang bersih.
Berapa banyak dari kita ikhwan kita simpan aib manusia. Kita jangan buruk sangka pada orang yang kita tahu aib dia. Biasanya bila kita dengar aib orang, hati kita akan berbolak-balik dengan orang tu. Betul sahabat? Pasal itu Nabi blok, Nabi takut tak mendengar aib orang. Sebab aku nak salimu sadri. Aku punya dada ni aman. Bila kita dengar aib satu orang, kita tak boleh 100% nak anggap dia baik. Tak boleh. Habis tinggi 35%. Yang lagi baki tu 65 kita dengan dia, itulah konan kita. Tapi Yusuf AS bukan kata dia dengar tentang Zulaikha, dia mengalami pengalaman dengan Zulaikha. Tapi satu hari pun Zulaikha tak pernah hina di mata Yusuf AS. Sangat Tuhan menjaga jiwa para rasul utusan dia. Maka di atas cerita sebesar itu ikhwan, Yusuf kata apa dekat Tuhan? Yusuf kata, Tuhan, semua ini berlaku dengan bantuan dan kurnia-Mu Tuhan. Kalau hang tak tolong aku pada hari itu, kalau hang tak jaga aku akan jadi orang yang jahil, ikhwan, orang yang jahil. Zulaikha bila dengar cerita mulut orang, ikhwan, orang tua kata mulut tempayan boleh ditutup. Mulut orang, dia cerita di kalangan datin-datin semua duk bercakap amboi apalah punya orang ni. Quran cerita benda tu. Quran cerita gosip datin-datin dalam istana ni bukan bagus sangat depa ni. Quran cerita. Dia pun nak kata kat Zulaikha, apalah dengan nak orang kata apa beli di market ni pun, ya Allah. Pasal dia pun tak biasa tengok Yusuf. Dia Zulaikha ni wanita, dia wanita cergas, dia wanita cantik, wanita muda. Bila orang tua dia buat popek lagu tu, orang tua muda ni panas ha? Maka dia minta tolong dekat Yusuf. Masih Yusuf tolong dia. Dia minta tolong kat Yusuf. Dia kata, Yusuf, sekali lagi aku nak buat kenuri, hang tolong bawa jalan depan depa sudah. Kenuri Zulaikha ni pisau dengan apple. Tu saja Quran cerita. Bagi pisau satu, bagi apple. Makan. Masa tu kata Quran kata Zulaikha kata dekat Yusuf, keluar bawa apple ni, bawa apa ayam ke hang bawa, keluar lalu depan depa, aku nak hang jalu depan depa. Quran kata falamma ra'ainahu akbarnahu. Bila dia tengok Yusuf, nampak bayang orang berjalan, terpandang lagu tu falamma ra'ainahu, bila dia tengok Yusuf, akbarnahu, mereka membesarkan Yusuf. Wow, ni saya tak tahu nak kata apa. Tapi cara orang perempuan lah. Orang perempuan kalau orang perempuan dia kata lelaki tu handsome, dia kata apa? Wow, wiwi. Macam tu saya tak tahu. Orang perempuan punya style. Dulu cikgu macam mana dengan Abang? Cikgu kata wiwit ke? Orang jantan dia ada cara dia kan. Orang perempuan ni cara orang perempuan. Ada perempuan Arab, perempuan Melayu lain, perempuan India lain, ini perempuan Arab. Akbarnahu, dia besarkan Yusuf. Wa qata'na aydiyahunna, dia terpotong tangan-tangan dia. Wa qulna, dia kata hasya lillah. Quran kata hasya lillah, terkeluar di mulut mereka hasya lillah, maha sempurnanya Allah. Dia puji Allah, dia tengok Yusuf, dia puji Allah. Hasya lillah, ma hadza basharan. Dia kata ma hadza basharan, siapa habaq kat hangpa ni orang ni? Ni bukan orang ni. Ma hadza basharan, apakah orang macam ni? Ni bukan orang ni. In hadza illa malakun karim, ni malaikat ni. Ya kami tengok ni bukan orang, ni malaikat. Dah habis Yusuf masuk, baru pedih luka tu terasa. Tengok Abang Amir, Yusuf adalah ubat pelali masa tu. Abuse. Yusuf masuk baru, kenapa tangan ni? Quran cerita Zulaikha sindir dia pak. Zulaikha kata hampa tengok dia seminit pun tak sampai. Aku hari-hari duduk dengan dia. Kalau hampa tengok seminit dah hampa jadi macam ni, potong sana potong sini, kira aku bagus banyak daripada hampa. Aku bagus banyak. Aku tak potong jari aku pun. Subhanallah ikhwan.
Tapi Allah Jalla wa'ala, ikhwan, sehebat lagu ni orang seperti Yusuf, Allah cerita di akhir hidup Yusuf, apa Yusuf kata dekat Tuhan di akhir hidup dia, akhir daripada hidup dia. Yusuf kata, Rabbi, Tuhan, qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadith. Yusuf kata, Tuhan, kau telah beri kepada aku kekuasaan daripada aku kosong. Yusuf start dengan satu mimpi, Pak Mit. Dia cerita kat pak dia, betul? Pak dia kata jangan cerita dekat adik-beradik lain. Dia takut nanti timbul dalam hati dia apa? Tak elok dekat Yusuf. Tapi cara Nabi Yaqub layan Yusuf itu membongkarkan cerita. Cara dia lebihkan dan mata adik-adik tengok, maka mereka tahu ada sesuatu tentang Yusuf yang bapa sorok dari kita. Daripada situ mereka kena singkirkan Yusuf terjadi. Tapi dari kosong, cara Yusuf lalui hidup dia, seolah-olah kita dapat buat satu keputusan, Yusuf tidak akan senang. Buang dan telaga buruk, siapalah nak lalu tang situ. Dengan umur budak lagu tu, kalau kena 3 hari tak makan, habis ya. Tapi wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ya ikhwan, ya ikhwan, hidup ini kita berinteraksi dengan Tuhan. Kita kenalah alam ini ketika alam ini berputar, kita sebahagian alam kita putar macam alam. Alam panas kita panas, alam sejuk kita sejuk, alam ke atas kita ke atas, alam data kita tersungkuk jatuh. Kita daripada alam, apa berlaku pada alam kena pada kita. Ni mesti semua orang duk pakai ni. Penutup muka tu kan. Apa punya kuman duk main kacau kita. Kenapa kita batuk? Sebab alam tak sihat. Apa kena mengenal alam dengan kita? Kita dari alam. Kita dibuat dari tanah. Ketika tanah bermasalah, kita bermasalah. Ketika angin bermasalah, bermasalahlah kita. Tapi jangan lupa, kita ada Rabbul Alamin. Kita ada pengatur dan pencipta alam. Yusuf kata, Tuhan, hang bagi kat aku apa ilmu, aku boleh tafsir semua mimpi. Fatiris samawati wal ard. Engkaulah Tuhan yang sangat berkuasa, mengangkat langit dan menghampak bumi, membelah langit dan membelah bumi. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Engkaulah wali aku dunia dan akhirat. Tengok di ujung hidup Yusuf, dia kata apa? Tawaffani musliman. Tuhan, matikanlah aku sebagai orang Islam. Wa alhiqni bis salihin. Dan masukkanlah aku dalam orang-orang yang saleh. Oh subhanallah. Macam-macam dia lalui. Akhirnya dia dapat apa dia minta pada Tuhan. Dia mati sebagai Islam, dia menyerah diri pada Allah dan dia saleh. Tuhan mengangkat martabat dia dunia dan akhirat. Ikhwan, maka penulis kitab kita kata inilah yang diucap oleh Yusuf. Maka Tuhan kata apa? Fastajabna lahu rabbuhu. Tuhan angkat doa dia. Tuhan terima doa dia. Fasarafa anhu kaidahunna. Tuhan selamatkan Yusuf daripada kaidahunna, daripada kaid, daripada tipu daya pok-pok ni semua. Innahu huwas samiul alim. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha mendengar dan mengetahui hajat dan permintaan hambanya. Kata penulis, yakni Allah maha mendengar doa ketika dia mengakui akan kefakirannya dan menganggap dirinya tak memiliki daya dan kekuatan, serta menyerahkan segala urusan kepada Rabbnya, permohonannya pun dikabulkan. Ya, ketika Yusuf surrender dengan benar ni, dia tahu dia tak ada haul dan tak ada quwwah. Dia surrender dekat Tuhan. Ketika itulah Tuhan suka bila hamba ni kata dia tak ada apa-apa. Bila hamba ni kata dia tak memiliki apa-apa, ketika itu Tuhan suka kat dia. Ikhwan, dalam buku berkenaan dengan fitan, berkenaan dengan fitnah-fitnah akhir zaman dan di antara tanda-tanda fitnah akhir zaman, ada para ulama kita sebut di antara tanda akhir zaman ni, jiwa manusia di antara tanda kata jiwa kita ni duduk pada zaman terkena fitnah dan jiwa kita terkena fitnah.
di antara benda yang akan menjadi tiupan zaman itu. Zaman ni kadang-kadang dia tiup dengan satu benda, pakat kena habis fitnah tu. Apa dia? Di akhir zaman ni umat akan terkena satu benda, dia akan terkena, dia tak tahu pasal apa benda tu jadi, dia tak tahu pasal, tapi jadi. Dia tak tahu pasal. Hatta dalam riwayat disebut satu orang dibunuh, dia pun tak tahu pasal apa dia dibunuh, dan kawan yang membunuh dia, kawan tu pun tak tahu pasal apa aku bunuh dia. Dia kata, hang bunuh orang, saya bunuh dia. Pasal apa? Dia kurang ajar. Dia kurang ajar, saya bagi mati. Lepas tu orang tanya dia buat apa sampai hang panggil dia kurang ajar? Dia sengak. Dia balik, dia fikir, apa dia tu buat sampai aku kata dia kurang ajar, ada aku pukul dia. Lepas tu dia terfikir, kalau takat tu lah, aku pun nak buat lagu tu. Awak aku tak kata aku kurang ajar, awak orang buat aku pukul. Dia jadi tak tahu pasal apa dia buat orang. Ulama kata dalam Kitabul Fitan, itu menunjukkan sentuhan udara yang berlaku itu adalah sentuhan fitnah. Maka akan terjadi banyak benda yang menjadi penyakit pada kita. Penyakit apa, ikhwan? Penyakit dipanggil al-asharu. Penyakit apa? Al-asharu. Al-asharu ni penyakit apa, ikhwan? Seronok. Manusia tak boleh hidup tanpa seronok. Dan dia pun tak tahu pasal apa dia seronok. Dia jadi macam tu. Dia jadi lagu tu. Dia pergi tak mana-mana, dia rasa macam tak ada pengisian. Dia baca Quran, dia rasa macam tak ada pengisian. Tapi bila Quran itu dimasuk dalam suasana seronok, dia seronok. Seronok itu akan jadi iklim akhir zaman. Wal bataru, batar. Ini dalam Kitabul Fitan. Kitab yang cerita tentang fitnah akhir zaman. Batar. Batar ni apa dia, ikhwan? Manusia tak boleh hidup kalau tak mewah. Miskin, tak ada duit, dianggap sebagai satu hina dalam hidup. Maka manusia kena menjauhi kehinaan. Dengan jalan apa? Hanya pasal. Semua akan jadi. Semua. Termasuk siapa-siapa, alim ulama pun kena, semua kena, semua kena, semua kena, semua kena. Oh subhanallah. Kita akan kena iklim apa? Takathur. Takathur. Orang bercakap how to make business, how to make money. Macam mana nak buat? Macam mana nak buat? Ceramah, how to make money. Memanglah saya ceramah, tapi how to make money. So, kata orang tua-tua sambil menyelam, selam, nak selam tak? Nak selam kan nak minum air? Nak betul-betul nak selam. Yang pergi minum air pasal apa? Yalah, takkan sambil menyelam makan pasir anggun. Sambil menyelam dalam air, sambil menyelam minumlah air. Tapi kalau selam saja tak minum air, tak boleh sebab iklim dia macam tu. Iklim dia macam tu. Saya dia ada begitu. Kehidupan jadi begitu. Apa akan jadi? Tanajush. Tanajush. Dia akan jadi dalam hidup kita ini tanajush, tipu menipu. Hidup akan jadi macam tu, tak balance. Tak balance. Siapa pun tak boleh selamat daripada suasana ni. Tabarut. Ini bukan hadis, ini perkataan yang ulama sebut dalam Kitabul Fitan. Tabarut. Dia marah, benci, tak tahu pasal. Aku meluat tengok muka dia tu. Tak pasal apa yang hang meluat tengok muka dia. Aku tak tahu, aku dengar cerita banyak dah pasal dia. Hang dengar cerita pasal dia ke hang tengok dia buat? Dengar cerita. Antara dengar dengan tengok, yang mana betul lagi? Tengok Pasal apa hang benci hang dengar? Ya hang tengok apa dia? Hang tengok dia baik ke dia jahat? Aku tengok dia baik tapi dia pun kata dia jahat. Hang percaya hang dengar ke hang percaya hang tengok? Wah, aku confused lah. Penin. Tabarut. Dia pun tak tahu pasal dia benci orang. Sehingga akan dikatakan, dua orang yang bersahabat, tiba-tiba tak bersahabat.
Dikata kepada sahabat tu, yang tu siapa dia? Dia kata, dulu saya kawan dengan dia. Perkataan dia apa? Dulu saya kawan dengan dia. Lah pasal apa tak kawan? Dia sengak. Tak tahu. Dulu kawan. Lah pasal apa tak kawan? Dia buat apa kat hang? Saya rasa dia buat lagu ni, hang rasa. Betul-betulnya hang rasa tu dia buat ke hang rasa? Tak betul-betul saya rasa. Pasal apa? Kerana rasa putus sahabat. Rasa bukan keputusan. Rasa hanya rasa, prasangka. Kenapa layan prasangka tinggal hakikat? Dia kata tak boleh. Saya dah buat keputusan nak menjauhi dia. Saya kena menjauhi dia seumur hidup. Dia pun tak tahu pasal apa dia tak kawan dengan orang tu. Ulama kita kata apa? Wilayah dan iklim fitnah. Kita lebih percaya di telinga daripada percaya di mata. Kita lebih percaya kepada movie daripada hakikat kehidupan. Lepas itu ramai orang menangis dengan movie yang ada. Tapi orang tak menangis dengan realiti hidup. Movie orang menangis. Bahkan hero bukan mati pun. Buat mati. Menangis teriak-teriak. Hak orang mati betul ni orang tak menangis. Yang mati tu sahabat, dia tak menangis. Yang mati tu adik beradik dia tak menangis. Yang mati tu orang pernah berjasa dalam hidup dia tak menangis. Dia menangis dengan hero, tak ada kena mengena dengan dia. Dia tu hero pun dalam filmnya. Menangis. Kadang hero tak mati pun, hero putih tunang pula. Dia menangis lagi teruk daripada putih tunang. Hidup dah jadi macam tu. Tahasud. Apa dia tahasud? Dengki. Hatta yakunal baghyu. Sehingga dalam hidup ada apa? Ada ketegangan. Tak suka tengok kawan tu dapat nikmat. Tak puas hati tengok kawan tu dapat nikmat. Tak boleh bercakap. Sampai jadi apa? Sampai jadi zalim menzalimi. Kerana apa? Kerana layan apa yang ada dalam hati. Apa akan jadi dalam akhir zaman ni, ikhwan? Sayyidina Ali radhiyallahu anhu cerita dalam riwayat Tirmizi. Sayyidina Ali kata, Nabi kata, kaifa antum iza ghada ahadukum fi hullah wa raha fi hullah wa udhi'at baina yadayhi sahfatun wa rufi'at ukhra wa satartum buyutakum kama tasturul ka'batu. Nabi kata, apakah pandangan hampa? Apakah pandangan hampa? Nabi kata kat sahabat, iza ghada, besok ni Nabi kata, esok ni, kalau hampa melalui satu hidup macam mana? Hidup, Nabi kata, belah pagi kamu ada pakaian lain, belah petang kamu salin pakaian lain. Kamu makan, wa udhi'at baina yadayhi sahfah, depan kamu ada satu hidangan, wa rufi'at ukhra, diangkat main pula satu hidangan yang lain. Ini yang dok dah ni makan tak habis, orang letak lagi satu. Baju petang tukar baju, makan mewah. Wasatartukum kama tasturul ka'batu, rumah kamu indah, cantik, dihiasi seperti mana orang menghiasi Kaabah. Tengok kelambu Kaabah sekarang, berapa dik harga dia? Bukan dik. Harga dia juta. Wasatartu buyutakum, rumah kamu akan jadi macam Kaabah, orang jaga Kaabah. Sahabat kata, ya Rasulullah, nahnu yawma izin khairum minna al-yawma natafarrahu lil ibadati wa nukfa al-mauna. Ya Rasulullah, kalau yang itulah saya dapat, sahabat kata, kalau yang itulah kami dapat, kami akan lebih baik daripada hari ini. Kami bersama Rasulullah, kalau yang itulah kami dapat, kami lebih baik daripada hari ini. Apa sahabat nak buat, Pakcik Bari? Natafarrahu lil ibadah, kami akan bagi masa kami ibadat ke Tuhan. Kita usaha sikit, Tuhan suburkan rezeki kita, dia main banyak.
So kita ada masa untuk ibadat. Kami akan kosongkan masa kami untuk ibadat. Dan kami tak payah duk fikir. Kami tak payah duk fikir. Kami tak payah susah-susah nak cari rezeki dah. Kalau macam tu kami dapat. Nabi kata pada sahabat, Sayyidina Ali kata, Nabi kata pada sahabat, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, Nabi selalu didik sahabat. Nabi tak bagi sahabat khayal, jadi angan-angan. Nabi kata la. Nabi kata la. Antumul yaum khairun minkum yauma izin. Hampa hari ni lebih baik daripada depanya hari itu. Hampa hari ni. Hampa hidup susah. Hampa hidup dengan infak. Hampa hidup macam ni ya. Hampa hari ni lebih baik daripada orang yang hidup dengan kemewahan. Dalam Kitabul Fitan, dia kata apa ikhwan? Ini suasana satu masa akan datang, semua orang akan kena kemewahan. Hari ni kita masih nampak kasta orang tu miskin, orang tu susah ada. Di akhir zaman nanti, susah nak cari orang susah. Susah nak cari orang susah. Yang ada ni semua senang-senang. Semua senang-senang. Oh subhanallah. Ketika itu ikhwan, manusia akan menghadapi satu masalah dalam hidup mereka. Apa dia? Satu daripada fitnah yang berkaitan dengan tajuk kita baca ni apa dia? Ulama kita sebut dalam babul fitan ini, dia sampai tak tahu apa dia nak minta dekat Tuhan dia. Apa aku nak minta? Dia tak tahu nak minta apa. Dia sakit, dia susah, dia ada macam-macam hal dalam hidup. Tapi dia tak tahu nak start apa. Dia nak buka mulut dengan Tuhan macam mana? Dia tak tahu. Dia duduk menghadap kiblat, dia tengok ke arah kiblat dalam masjid, dia hanya boleh renung macam tu aja. Dan pemikiran dia berjalan jauh. Dia tak tahu nak minta apa. Ulama kita kata, ketahuilah jiwa kita telah terkena fitnah yang paling besar. Kita putus muamalat dengan Tuhan. Sebelum lain-lain benda habis, Tuhan rampas muamalat kita dengan Tuhan sebelum dia rampas kebahagiaan kita di akhirat. Pasal tu tuan tengok yang tuan tulis, penulis kitab kita duk cerita para anbiya dulu macam mana susah depa sekalipun Tuhan test macam mana depa tetap ada benda nak minta ke Tuhan. Habis tak ada. Yusuf kata apa? Tuhan, kalau hang tak tolong aku tak dapat semua ni. Habis tak ada dia kata yang tu. Nak tunjuk apa ikhwan? Tak putusnya jiwa dia dengan Tuhan. Kita sampai tak tahu nak kata apa ke Tuhan. Last sekali keluar di sebahagian mulut orang, saya minta banyak adalah, tapi takat ni takat ni dia tak bagi lagi lah. Tapi saya tak tahulah ke depan dia pun pemurah juga. Dia bercakap macam dia kenal semua orang, Tuhan dia tak kenal. Semua orang dia kenal, Tuhan dia tak kenal. Kan macam orang hari ni ikhwan, semua orang dia kenal, Nabi dia tak kenal. Dia tahu dia boleh bercakap semua, tapi dia tak tahu nak bercakap macam Nabi dia cakap. Ada satu kawan saya pergi, dia bawa saya pergi ceramah. Pergi ceramah, ada satu profesor ceramah. Dia ni profesor. Saya duduklah dalam kelas dia, duduk ceramah. Profesor tu duduk baca buku, dia duduk hurai. Dia duduk baca buku, dia hurai. Habis ceramah, duduk dalam kereta, dia kata kat saya, dia kata, macam mana Ustaz nak komen? Saya kata tak komen apa. Dia profesor, nak komen apa? Dia kata, katalah sesuatu. Saya kata tak ada nak kata apa. Cuma kalau nak kata pun, nak kata sikit lah kat profesor tu, keluar sikit pada buku tu boleh tak? Maksudnya bila hurai tu keluar sikit pada buku. Macam saya keluar berapa banyak daripada buku ni. Pasal tu orang tak bagi profesor. Dah keluar sikit punya banyak, tak main-main punya keluar lagi. Saya keluar sikit pada buku boleh tak? Dia gelak saya. Dia gelak. Lepas tu dia kata kat saya. Dia kata kat saya, Ustaz tahu tak apa makna profesor? Satu orang dapat profesor madya. Ustaz tahu tak apa makna benda ni semua? Depa dah capai apa? Saya tak mau cerita macam mana depa hard study. Saya tak mau cerita, nanti Ustaz nanti pening kepala. Saya nak cerita, Ustaz tahu tak depa dah capai apa? Depa dah kuasai ilmu yang depa terokai itu, depa kuasai.
Pasal tu mereka duduk di atas satu line. Bila mereka bercakap, mereka tak berani bercakap tajuk tu kalau ilmu tak bimbing mereka. Dunia ustaz bukan dunia profesor. Ustaz boleh pergi mata. Ustaz boleh ambil semua buah nyok, buah sawit buah dalam satu raga. Mereka tak boleh. Mereka kalau buah sawit, sawit saja. Mereka kalau nyok, nyok saja. Mereka kalau apple, apple saja. Walaupun warna apple tu nak sama dengan tomato, mereka tak ambil tomato. Ustaz ni pantang warna serupa, bubuh tangkap muat lah kita. Oi, saya tahan kata kat aku. Rupanya manusia ni sampai satu masa, dia bercakap atas ilmu yang tak ada dalam ilmu, dia tak berani cakap. Dia tak berani cakap. Kerana ilmu tu telah sampai pada dia, ilmu adalah amanah. Orang yang tak naik level ni lagi, dia tak tahu benar ni. Dia duk ingat ilmu tu apa yang terlintas. Apa yang terlintas dalam kepala dia, dia gui. Apa yang dan, dia tangkap muat. Apa yang tangan dia capai, dan capai. Sampai dia rasa dia tengok dalam mimpi tu pun ilmu. Punya tak profesor ya. Saya pun balik semain taubat lah 2 rakaat. Jadi saya kata kat dia, jangan pergi habaq ke profesor tu apa-apa pun. Ada manusia, dia punya tak kena ilmu, dan dia bercakap satu pun tak ada ilmu. Dan dia boleh marah orang ada ilmu. Dan dia boleh kata orang ada ilmu ni, macam mana siapa ke, macam mana orang tu pandai matematik. Ada matematik, tapi tak mesti guru matematik pandai pula bahasa Inggeris. Dia ni pandai cakap orang putih, tapi tak semesti dia pandai cakap orang putih, kita hormat dia, orang ni boleh bahasa Arab. Dia mengandaikan ilmu macam tu. Dia ni, dia duduk kata orang tu boleh orang putih, dia satu apa tak boleh. Dia tak tahu ilmu. Dia ingat ni, dia punya ingat ikhwan, orang ni kalau pergi mengaji hadis, dia boleh hadis saja, fiqh dia tak tahu. Dia boleh hadis saja, usul dia tak tahu. Dia boleh hadis saja, nahwu saraf dia tak tahu. Dia boleh hadis saja, tafsir dia tak tahu. Dia tak tahu kata sebelum kawan tu nak belajar hadis, dia kena selesai benda ni semua. Punya mangkuk dia mata tu. Dia kata depa ni bukan tahu fiqh. Siapa pergi habaq kat hang depa tu tak tahu fiqh? Depa tu fiqhul hadis. Depa kuasai fiqh hadis. Kalau tak ada hadis, fiqh mai kok mana jumuan weh? Daripada fiqhul hadis baru lahir perbahasan. Kalau tak ada hadis, tak ada satu ayat Quran, nak bahas apa? Kalau kita bahas juga, jadi seperti Imam Barbahari sebut, agama akan jadi apa? Agama ni akan jadi uqulur rijal, kepala otak manusia. Dia jadi kepala otak orang. Pasal dia tak ada manhaj. Dia tak ada satu benda nak pegang, nak bahas. Bahaslah semayang ni apa. Orang ada ilmu, dia tak start cakap pasal semayang. Dia tengok Quran kata apa. Dan dia bahas berdasarkan bahasa Quran. Dia terjemah ikut bahasa Quran. Ketika Quran kata inna, dia terjemah ke dalam bahasa lain supaya bahasa yang dia terjemah tu menghampiri makna inna. Walaupun tidak tepat, tapi dia cari yang paling menghampiri. Yang tak tahu bahasa ni apa pun, dia kira terjemah. Kalau terjemah kata lagu tu, dia duk pakai yang tu. Susah ya kawan. Semua orang dia kenal, Nabi dia tak kenal. Dia tak tahu Nabi dia semayang lagu mana. Dia tak tahu Nabi dia pergi Isra' Mi'raj untuk apa. Dia tak tahu. Dan dia boleh beritahu, saya macam mana saya nak sembahyang, saya tak yakin lagi. Macam mana saya nak sembahyang, saya belum khusyuk lagi. Tu dia punya hal macam tu. Apa pun dia tak tahu pasal Nabi dia. Tapi orang yang ikut dia. Bukhari boleh buat kitab nama Sahih Bukhari. Betul? Muslim buat kitab nama, dan mereka ni semua kita panggil apa? Islamic scholar. Betul? Imam Syafi'i teringat, Imam Buaiti cerita, Imam Syafi'i ni punya ilmu akhirnya mereka impun dalam satu kitab induk, mereka panggil Al-Um. Apa nama kitab induk dia? Al-Um. Imam Syafi'i tulis satu kitab nama Al-Muhazzab. Datang tokoh-tokoh dalam mazhab Syafi'i syarah kitab Al-Muhazzab sampai ke Nawawi, nama Al-Majmu'. Betul? Ibn Hazmin Al-Andalusi
Walaupun berbeza pandangan dengan mazhab-mazhab yang ada, tapi dia buh satu nama kitab dia, Al-Muhalla. Ibnu Qudamah berbeza mazhab dengan Syafi'i, tapi hasil karya dia bubuh nama kitab Al-Mughni. Buka kitab Al-Mughni, benda kita tak jumpa dalam mazhab Syafi'i duk ada situ. Benda-benda furuk-furuk ni semua dahsyat perbahasan dia. Syekhul Islam Ibn Taymiyah, orang himpun dia punya jawab soalan sampai ada hampir 20 jilid lebih, bubuh nama Fatawa Ibn Taymiyah, Al-Fatawa, Majmu'ul Fatawa. Semua ulama-ulama ni ada kitab dan ada nama elok-elok. Tak ada satu ulama ada kitab nama terima kasih babi hutan. Tak ada. Tak ada. Baru ada. Siapa yang bagi ilham kat dia tu? Orang-orang yang Tuhan muliakan, bahasa mereka indah, kitab mereka indah, mukadimah mereka indah, tak ada keliru. Dan yang bestnya, bila buku-buku lagu ni diberi nama, ada pengikut. Yang pengikut ni semua geng, bukan bateri tak cukup, bateri cukup. Masalah apa? Tak kenal Nabi dia. Itu saja, ikhwan. Tak kenal Nabi dia. Selalu orang tua-tua nanti kata, hang ni pasal apa duk cari perempuan lain? Bini hang tu bagus. Ini kan contoh, jangan usah saya lagu tu. Ini kan contoh. Janganlah. Sejuk kaki tangan saya. Bini hang duk ada. Mata orang ah. Bini hang duk ada bagus. Kita kata hang tak duk dengan dia, hang tak tahu, aku duk dengan dia, aku tahu. Bagus apa bagus. Dia masak gulai berapa tan kapai garam terbalik, hang bukan tahu, aku induk ke darah hari-hari. Kahwin. Dia suka sama suka. Mula tak kenal botil kicap dengan botil cuka. Kahwin. Botil kicap warna apa Pak Mik? Cuka? Tu pun tak kenal. Tu pun tak kenal, nak abang kata buta. Tak kenal. Kahwin. Kahwin setahun, 2 tahun, kahwin dia tu snap gambar lah dalam Facebook lah, pi mana pilang kahwin lah. Lepas tu pilang manakah pula, lepas tu seronok. Lepas tu hilang. Facebook pun tu hilang. Orang kata bahagia sungguh ha. Jumpalah dekat masjid, duk iktikaf. Orang tepuk belakang, alhamdulillah, hari tu pilang kahwin, hilang apa pula. Dia kata cerai dah. Ha? Lepas tu tutup Facebook. Kata awak yang cerai. Dia kata buat ke mana? Aku tak dengar cakap orang tu. Tu lah macam mana jadi siap masjid ni kan? Dah ada kata balik rumah bini lama. Lah kan hari tu hang bagi tahu dia masak kapai garam terbalik. Dah ada kata dulu tak terbalik pun aku rasa terbalik. Ikhwan. Esok Tuhan panggil kita di hari akhirat, hang tak ada nabi ke? Aku bagi nama macam-macam dalam Quran kat Nabi hang. Dan hang pergi ikut satu orang, yang orang hang ikut tu langsung tak sebut nama Muhammad. Aku mulia orang ni. Aku sayang orang ni. Aku panggil dia dengan nama-nama macam ni. Dalam hadis, dalam Quran aku panggil dia dengan nama macam ni. Aku nak buka hati perut hang, kepala otak hang, supaya hang tahu ini insan yang mulia. Dan aku namakan dia rahmatan lil alamin. Aku bagi tahu dalam kalam aku dan para malaikat berselawat pada dia. Awak hang buta sampai tahu tu. Hang pergi ikut satu orang, langsung tak sebut nama dia. Dan orang yang ikut tu cakap pasal agama aku, cakap pasal wahyu aku, tapi tak melalui orang yang aku sayang. Pasal apa hang jadi macam ni? Pasal apa hang jadi macam ni? Hang ada otak tak? Ya ada. Kepala otak? Ada. Otak pun ada, kepala otak pun ada. Pasal apa tak pakai? Bukan susah, ikhwan, untuk mengenal hidayah. Di mana ada Muhammad, di situ ada kita. Di mana tak ada Muhammad, orang bicaralah sehebat mana itu agama, kita tidak melangkah dan kita tidak berada di sana. Simple. So easy to faham. Tapi kenapa tak boleh faham? Pasal kita berada pada zon fitnah. Kita tak tahu yang mana al-haq, yang mana batil. Yang mana hak kita tak tahu, yang mana batil pun kita tak tahu. Oh subhanallah ikhwan. Maka penulis kitab kita kata yang ke-9,
Yang ke-9 dia kata, kita tengok minggu depan. Tak apa ikhwan, kita mengaji pelan-pelan, tapi akhirnya kita dapat apa yang kita mengaji. Kita reti. Kita boleh bawa balik benda penting daripada kita mengaji ini penting. Saya bagi satu contoh. Antum cuba selesaikan masalah ni. Cuba selesaikan masalah. Contoh ni tak ada, tapi dibuat. Benda ni tak jadi, tapi dibuat dalam satu kelas motivasi. Satu pakcik pakai serban, naik motor di Saman. Tak ada, belum ada orang pakai serban kena saman, tak ada. Ini contoh dalam hal motivasi. Satu India, bukan India, Sing, agama Sing, dia pakai serban juga. Itu polis tu nampak, suruh dia pergi tak saman. So pakcik ni sudah hangat. Ini contoh dalam motivasi. Kes ni tak ada, contoh dalam motivasi. Pakcik ni buka silap pulut. Apa dah jadi dengan negara kita ni? Inilah hasilnya. Inilah kesudahan kita. Kafirin wal kafirun dijunjung. Orang-orang yang ikut sunnah ni, sampai kita naik motor ikut sunnah di Saman. What happened to this country? Ini menunjukkan ada parti yang sedang menguasai pasaran antarabangsa. Pakcik ni mengamuk. Ini tak jadi. Saya kata apa? Contoh dalam motivasi. Polis ni, ni pakcik ni, dia sudah bagi satu soalan kepada kawan yang saman dia. Dia kata, pasal apa serban kawan tu lulus, pasal apa serban saya tak lulus? Serban kawan tu daripada agama dia, serban saya daripada agama. Bahkan saya ambil ijazah lagi nak pakai. Ni saya pakai ni ada baca tu tak? Saya baca punya orang. Dia kata. Kawan tu jawab, ini sahabat tolong selesaikan. Kawan tu jawab pasal dia ingat pakcik ni, cara pakcik cakap tu sangat so akademik. Kan? Dia kata kepada pakcik tu, pakcik, kawan tu punya serban, itu adalah prinsip dalam agama dia. Adapun serban pakcik bukan prinsip dalam agama. Serban pakcik ni diforok tan bawah sekali. Pakcik tu dengar-dengar, dia tak puas hati. Dia kata, adakah kamu telah termakan racun pemerintah hari ini? Dia marah. Dia kata, serban ini siapa kata tak ada prinsip? Ini prinsip Muslim. Serban ni prinsip Muslim. Tak pakcik, dia tu ulang, pakcik, tak pakcik. Dia pakai serban tu prinsip agama dia. Pakcik pakai serban ni, dia bukan prinsip. Prinsip maksud dia apa? Tunjang asas beragama. Asas beragama dalam Islam ni bukan pakai serban. Siapa kata bukan? Tak pakcik, hadis main lagu tu. Hadis mana? Saya mengaji daripada janggut saya hitam sampai putih, saya tak pernah tahu ada hadis lagu tu. Baik, sahabat tolong selesaikan. Apa dia? Apa yang pakcik ni tak tahu? Apa yang pakcik ni tak tahu? Macam ni pakcik, polis tu yang sama biasa polis lah kan. Tapi ini bukan kes, ini adalah contoh motivasi saya bagi. Katalah kawan tu ambil, dia pegang serban pakcik tu, dia tarik berkeluar, dia ambil helmet dia, dia boh ke kepala pakcik tu. Dia ambil serban tu, dia boh dalam raga, dia kata pakcik setiap motor melingkup balik. Dia pegang-pegang serban pakcik tu, boh dalam raga, boh helmet, pakcik tu lagi mengamuk, astaghfirullahalazim, dia pun cabut maruah aku. Apa dah jadi hari ni? Dia pun bagi pada orang lain pakai serban. Dekat saya, dia pun cabut serban. Dia pun hina mahkota Rasulullah. Dia pun suruh pakai helmet. Helmet ni tak ada hadis. Hadis sahih pun tak ada. Hadis palsu pun tak ada. Soalannya, apa yang pakcik ni tak tahu? Sahabat, dalam kes ni, sahabat nampak ada benda kita kena terang kat pakcik tu. Polis tu, dia lepaskan kawannya pakai serban tu, Sing tu, betul tak betul? Dia suruh pakcik ni tukar pakai helmet, betul tak betul? Tapi pakcik tu nampak betul tak betul? Pakcik tu nampak siapa salah?
polis tu salah. Pakcik tu nampak agama siapa dominan sekarang? Agama Sing. Tambah-tambah polis tu angkat serban pakcik tu, bubuh dalam raga dia, bubuh helmet di kepala. Polis tu bagi peri helmet tu. Pakcik tu tak boleh terima. Ini semua pakaian kafiri laknatullah ajma'in. Soalannya, apa yang kita nak kena terang kat pakcik ni? Ada tak benda kena terang? Apa dia? Nyawa semua orang tahu. Kalau kita kata nyawa, Sing tu pun nyawa tak terancam. Kalau aksiden bersepai kat kepala dia. Tapi adakah kita lepas dia kerana nyawa kita terancam, nyawa dia tak perlu kita ingat terancam? Tak juga. Apa yang pakcik ni tak tahu? Agama bukannya duduk pada serban. Wow. Wow. Pakcik Bari? Undang-undang. Pakcik Haji Khair? Betul boleh. Muslimat. Ada tak benda kita kena bagi tahu kat pakcik ni? Apa yang pakcik ni kena tahu sekarang ni? Ustazah? Pakcik ni kena tahu apa? Agama Islam bukan dari serban. Jadi agama Islam dari Allah dan Rasul. Diambil yang tak sahih. Jadi kita kena bagi tahu kat pakcik ni pasal serban tu bukan dari sunnah. Bukan daripada Nabi. Pakai serban tu bukan sahih pada Nabi. Jadi saya ni tak sahih lah. Susah payah lilit tak sahih baru beritahu. Ini mendatangkan marah. Kalau kita bagi tahu, kalau kita spesifikkan cerita pada pakcik tu kes serban, pakcik tu akan jahil kes lain pula. Lah apa kita kena bagi tahu pada pakcik ni supaya dia nampak satu prinsip agama dan dia boleh selesai semua bab lain walaupun bukan serban. Ya, contoh yang tepat. Contoh yang tepat. Tetapi dalam kotak apa tajuk tu? Contoh betul lah. Menggali itu kalau dia tanggal serban, itu melibatkan agama dia. Pakcik ni kalau buang serban, tak ada apa pun. Bukan rukun apa, tapi nak panggil tajuk apa ni? Ni topik apa ni nak cakap dengan pakcik? Oh, nampak? Ha? Keutamaan. Ustaz Kamsani kata apa tadi? Bunyi macam Arab saya dengar tadi. Aulawiyat, betul? Ya, ikhwan. Pakcik ni dia kehilangan asas dan prinsip agama. Dia tak tahu asas. Yang kita panggil dengan nama usuluddin, qawaiduddin. Yang tu yang dia miss sekarang. Kerana dia miss tu, bila kita bawa 10 contoh pun dia tak nampak. Sehinggalah prinsip itu kena dijelaskan pada dia. Inilah masalah ummah. Ummah kehilangan prinsip agama. Prinsip agama ni apa dia ikhwan? Agama ni kena datang dari Muhammad. Itu prinsip. Tapi umat kehilangan fakta ni. Dia sanggup tinggal Muhammad, dia sanggup ikut orang lain. Walaupun kawan tu bercakap total dan fatal khilaf dengan Muhammad, dia ikut kawan tu, dia tinggal Muhammad. Dia keliru dengan perkataan ulama waris Nabi. Dia keliru. Dan dia tak faham. Dia ingat seolah-olah bila satu orang tu dapat title ulama, dia boleh khilaf dengan Nabi dia. Dia keliru. Dia keliru prinsip. Dia keliru kalau kita khilaf dengan satu ulama, tak apa. Dia ingat kita khilaf dengan satu ulama, kita khilaf dengan agama ni secara total. Dia keliru. Dan kekeliruan ini mesti diubati. Tak kalau pakcik tu tak nampak apa beza dia dengan kawan beragama Sing tadi. Maka dia akan tuduh polis itu ejen pada agama lain. Dan dia mula akan nampak agama terancam sekarang ini. Sejak pemerintahan yang baru ini agama terancam. Tapi hak saya bagi contoh ni tak ada. Ini hanyalah contoh dalam motivasi dan nilai emosi untuk melahirkan molekul-molekul dan elektron untuk memahami satu situasi dan kondisi. Itu saja.
Sudah duduk merepek dah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.